Salam hormat dan salam sejahtera bersama saya Vanessa Mering dalam Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 25 April. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sarawak dilanjutkan daripada 27 April hingga 10 Mei depan. Menurut kenyataan media Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, keputusan tersebut dibuat setelah menilai situasi kes positif di Sarawak masih tinggi. Keputusan lain yang diumumkan oleh JPBN ialah pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di Rumah Mut Nanga Maung, Sungai Mujuk Julau pada 19 April hingga 2 Mei dan Rumah Robert Ulupau Sarike pada 21 April hingga 4 Mei. PKPD juga dikuatkuasakan di Rumah Jawa Sungai Kerubung Selalang Sarike bermula Khamis lepas hingga 5 Mei dan Kolej Tingkatan 6 Seratok Betong bermula semalam hingga 6 Mei. JPBN turut memutuskan pelanjutan tempoh PKPD bagi Sungai Kawi Sarike bermula Jumaat lalu hingga 6 Mei, Rumah Panjang juga Sungai Bulat Sarike daripada semalam hingga 30 April. Kampung Darul Falah Sungai Gemuan Bintango Sarike juga bermula semalam hingga 7 Mei dan Rumah Panjang Jalan Bukut Balingian Mukah bermula hari ini hingga 8 Mei, manakala PKPD di Politeknik Mukah juga bermula hari ini hingga 6 Mei. Sementara itu, JPBN berkata terdapat 5 kes kematian baharu melibatkan jangkitan COVID-19 dilaporkan di Sarawak semalam. Ini menjadikan jumlah kematian akibat jangkitan COVID-19 meningkat kepada seramai 153 orang. Kesemua kes kematian melibatkan warga tempatan berumur antara 54 dan 71 tahun serta mempunyai pelbagai sejarah komorbid. Dalam pada itu, semalam sebanyak 570 kes baharu COVID-19 dikesan di negeri ini, menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 27,319 kes. 3 daerah yang merekodkan bilangan kes tertinggi ialah Bintulu 128, Kapit 109 dan 76 kes dikesan di daerah Kuching. Fasa kedua program imunisasi COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV Hospital Miri semalam memfokuskan warga emas, individu yang mempunyai komorbid seperti penyakit tekanan darah tinggi, kencing manis dan golongan orang kurang upaya. Menteri Bertanggungjawab Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri, Datuk Lee Kim Shin, dalam kenyataan memberitahu Hospital Miri merupakan antara 3 PPV yang telah ditetapkan untuk bahagian Miri bagi tujuan pemberian vaksin selain PPV Dewan Eastwood dan PPV Hospital Marudi. Jelas Datuk Lee, bagi hari pertama sebanyak 216 vaksin telah diberikan kepada golongan tersebut di PPV Hospital Miri. Sebelumnya, 3,510 dos vaksin telah diterima bagi fasa kedua untuk bahagian Miri dan sebanyak 854 dos vaksin telah diperuntukkan kepada penerima vaksin PPV Hospital Miri dan 186 dos vaksin PPV Hospital Marudi. Beliau dalam sesi lawatan turut meninjau ruang pendaftaran dan meminta JPBB Miri menambah 3 unit kanopi yang dilengkapkan dengan kipas untuk keselesaan penerima vaksin yang menunggu giliran untuk disuntik. Bagaimanapun, beliau berpuas hati dengan proses pemberian vaksin COVID-19 yang dilaksanakan di PPV Hospital Miri. Seramai 2,001 petugas barisan hadapan serta kumpulan sokongan kepada petugas barisan hadapan di bahagian Seri Aman telah menerima vaksin COVID-19. Pegawai Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 bahagian Seri Aman, Dr. Janariah Jangani, semasa memberi taklimat ringkas kepada Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti, Datuk Francis Hadin Hollis, menjelaskan daripada jumlah itu, seramai 1,795 individu telah melengkapkan penerimaan dos kedua suntikan vaksin.
Bagi pemberian vaksin fasa kedua yang bermula Jumaat lepas yang melibatkan jumlah penerima seramai 588 orang dan setakat ini lebih 300 telah menerima dos pertama. Pemberian dos kedua bagi kumpulan pertama fasa 2 ini dijangka dibuat selepas Hari Raya Aidilfitri nanti. Dua fasiliti digunakan bagi pemberian vaksin di Sri Aman iaitu di Dewan Suara Sri Aman dan Hospital Sri Aman. Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian Sri Aman pula menyasarkan 82,379 individu yang layak untuk diberi vaksin. Datuk Francis dalam maklum balasnya mahu penduduk yang layak namun belum mendaftar untuk segera berbuat demikian. Bagi yang telah mendaftar, beliau meminta mereka bersabar menunggu giliran pemberian vaksin. Katanya, kerajaan negeri ketika ini sedang berusaha untuk mempercepat pembelian vaksin. Sementara itu, Datuk Francis semasa tinjauan ke pusat pemberian vaksin di Dewan Suara Sri Aman turut menyerahkan sumbangan barangan makanan dan minuman untuk keperluan petugas di pusat berkenaan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia sedang menjalankan siasatan terperinci bersama polis Diraja Malaysia berhubung kejadian melibatkan seorang penyelam hilang dan ditemui mati di perairan Pulau Satang Besar selepas 5 hari operasi cari lamat dilaksanakan. Menurut Timbalan Pengarah Operasi Maritim Negeri Sarawak, Kapten Yusri Ya'li, punca kejadian masih disiasat dan tidak menolak kemungkinan ia berpunca daripada kecuaian manusia sehingga melibatkan kehilangan nyawa. Kapten Yusri menerusi kenyataan media mendedahkan mangsa dipercayai telah melakukan selaman secara solo atau bersendirian tanpa rakan penyelam. Beliau turut menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa Chong Su Sian, 31 tahun yang dilaporkan hilang pada 17 April lalu. Kes akan disiasat di bawah Seksyen 280 Kanun Kesesaan iaitu mengendalikan perahu dengan kopoh, Seksyen 474-1 Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 iaitu beroperasi tanpa lesen bot yang sah dan juga Peraturan-Peraturan Bot 1953. Maritim Malaysia menyeru kepada individu yang berhasrat melakukan aktiviti menyelam rekreasi supaya mengutamakan keselamatan dengan mematuhi tata cara yang ditetapkan. Sekiranya terdapat sebarang kecemasan di laut, orang awam boleh menghubungi talian 999 atau Pusat Operasi Maritim Malaysia Negeri Sarawak di talian 082 432 544 yang beroperasi 24 jam. Sebanyak 21 saman dikeluarkan kepada pengguna jalan raya membabitkan pelbagai kesalahan menerusi operasi mabuk yang dilaksanakan bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuching semalam. Menurut pemangku Ketua Polis Daerah KPD Kuching Superintendent Merbin Lisa dalam kenyataan media mengatakan seramai 4 individu berusia lingkungan 19 hingga 53 tahun ditahan. Dua daripada yang ditahan didapati positif alkohol manakala dua lagi individu negatif alkohol iaitu tidak melebihi had yang ditetapkan. Jika sabit kesalahan, mereka boleh didakwa di bawah Seksyen 45A-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang boleh membawa hukuman denda tidak kurang RM1,000 dan tidak lebih RM3,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun. Superintendent Merbin berkata meskipun op mabuk sering dilaksanakan namun masih terdapat individu yang dikesan memandu kenderaan di bawah pengaruh alkohol. Oleh itu, polis akan meneruskan operasi tersebut untuk membendung gejala pemandu mabuk dalam usaha mengurangkan kadar kemalangan jalan raya, khususnya kemalangan maut di daerah ini. Sebanyak 60 buah kenderaan dan 71 orang telah diperiksa dalam operasi yang dijalankan di Jalan Simpang 3 Kuching itu. Penganjuran pelbagai program memasak dan mengagihkan juadah berbuka puasa merupakan antara pengisian bagi mengimarahkan Ramadan. Untuk itu, Radio Televisyen Malaysia RTM Sarawak dengan kerjasama Balai Polis Sentral Kuching mengambil inisiatif menganjurkan pengagihan lebih 500 bungkus bubur lambuk, bubur kacang dan bubur pedas kepada masyarakat awam sekitar Kuching.
Menurut Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof, pengagihan bubur tersebut di bawah program Jalinan Kasih Ramadan dilaksanakan oleh RTM dan Balai Polis Sentral ini merupakan kolaborasi dan khidmat sosial kedua-dua agensi tersebut dalam menyediakan juadah berbuka puasa kepada orang awam. Beliau menjelaskan bahawa program tersebut mendapat sambutan yang menggalakkan daripada orang ramai dan usaha murni tersebut bersama dengan pasukan keselamatan itu akan diteruskan pada masa akan datang. Ini juga adalah merupakan kolaborasi dan juga khidmat sosial di antara RTM di Sarawak khususnya dengan pihak pasukan polis Diraja Malaysia. InsyaAllah kita akan meneruskan usaha murni ini dan kita alhamdulillah pada hari ini juga kita mendapatkan sambutan yang baik daripada masyarakat di Kuching. Abdul Hadi memberitahu pemberita RTM semasa pengagihan bubur di Balai Polis Sentral di Kuching. Sementara itu, Ketua Polis Balai Polis Sentral ASP Ahmad Abang melahirkan penghargaan kepada pihak RTM yang mana program tersebut diadakan buat pertama kali dianjurkan bersama pihak polis dan kerjasama ini sekaligus mengimarahkan bulan mulia Ramadan. Sementara itu, program Jerayawara Bubur Lambuk menjadi aktiviti tradisi Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak seberkas cawangan piasau setiap kali bulan Ramadan dalam meringankan beban golongan memerlukan melalui sumbangan bakul makanan dan juga pengagihan bubur lambuk. Setiausaha seberkas cawangan piasau Yusuf Muhammad berkata, program tersebut tidak dapat diadakan tahun lepas berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Bagaimanapun, Yusuf Muhammad bersyukur kerana program itu dapat dilaksanakan tahun ini tetapi dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP. Beliau ditemui pemberita pada program Jerayawara Bubur Lambuk anjuran Saberkas Piasau di unit Saberkas Kampung Senadin Jaya turut memberitahu selain diadakan di unit Saberkas Kampung Senadin Jaya, program serupa turut diadakan di Kampung Pulau Melayu. Dalam program berkenaan, Datuk Bandar Miri Adami Siusang hadir mewakili Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting bagi menyerahkan sumbangan bakul makanan seberkas prihatin dan pengagihan bubur lambuk kepada penduduk kampung di 2 unit berkenaan. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak. Jangan abaikan pemakaian pelitup separuh muka dan sentiasa jaga jarak fizikal ketika berada di kawasan tumpuan awam. Saya Vanessa Mering, sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.